semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Bantuan dan Bapak semua. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu kenyataan yang saya rasa ini pasti mengejutkan dan pasti menggemparkan seluruh pemimpin-pemimpin politik di Malaysia, terutamanya daripada parti lawan. Akhirnya Anwar Ibrahim membuat satu kenyataan ini khas kepada parti Bersatu. Bersatu digesah perjelas lebih RM300 juta dalam akaun, kata Perdana Menteri. Saya sangat setuju dengan kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Disebabkan beliau adalah Perdana Menteri, sudah pasti beliau membawa suara rakyat. Rakyat pun yang sudah tahu tentang isu RM300 juta ini pun mahu tahu dari mana RM300 juta ini dan kemana aliran wang RM300 juta ini. Di mana sumber-sumber yang sebelum ini juga didapati bahwa RM260 juta telah digunakan. Dan baki di dalam akaun Bersatu adalah RM40 juta. Ini sudah disahkan oleh SPRM. Saudara-saudara semua, kejutan demi kejutan, pendedahan demi pendedahan, adakah kalau benar Muhyiddin bersalah, Muhyiddin bakal terima tindakan undang-undang daripada penguat kuasa? Dan Muhyiddin dan beberapa pemimpin-pemimpin yang lain daripada parti lawan menyokong Muhyiddin Yassin, bahkan menafikan perkara tomahan tuduhan yang mengatakan mereka menyeleweng dana. Oke, kalau benar memang tiada dana yang diseleweng, tunjukkan kepada rakyat, tunjukkan kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, supaya semua pun menjadi saksi bahwa kamu tidak bersalah. Lebih kurang begitu, saudara-saudara. Itu bagi pendapat saya. Jangan cakap tetapi tidak tunjukkan yang kamu itu tidak bersalah. Disebabkan rakyat mahu tahu. Akhirnya Bersatu digesa untuk perjelas lebih RM300 juta dalam akaun, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dengan kata lain mungkin Muhyiddin digesa untuk memberi penjelasan kepada SPRM mengenai kedudukan keuangan parti itu yang dikatakan mempunyai lebih 300 juta dalam akaun parti. Dan pada akhirnya SPRM telah membekukan akaun bank Bersatu. Dan sejurus selepas itu Muhyiddin Yassin pula meminta untuk SPRM untuk membatalkan pembekuan itu disebabkan ingin memberi gaji kepada untuk pentadbiran di dalam Bersatu. Dalam pada itu, sekiranya mereka benar-benar bersih seperti yang diceritakan, pemimpin tersebut perlu jelaskan kepada badan penyiasat mengapa pada masa yang singkat mampu mengumpul uang sebegitu banyak. Dan dari sumber mana? Itu perlu dijelaskan kepada SPRM. Menurutnya, Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi pendirian, tidak pernah mencampuri siasatan yang dijalankan oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia, dan SPRM terhadap mana-mana parti politik. Adalah tidak bertanggung jawab tokoh-tokoh politik pembangkang yang sedang disiasat untuk membuat tomahan terdapat campur tangan daripada kerajaan. Jadi, kalau hendak disiasat, bagilah kerjasama, jangan pula menuduh kerajaan bersama-sama dengan SPRM untuk menjatuhkan parti politik itu semata-mata. Sebenarnya ini adalah untuk menegakkan keadilan, untuk menunjukkan benar-benar perkara ini salah atau tidak. Seleweng dana RM300 juta, RM90.5 bilion, RM4.5 bilion, 600 bilion, dan sebagainya. Buktikan bahwa ini tidak bersalah, barulah rakyat puas hati. Jadi, tiada kena mengena dengan kerajaan yang bekerja sama dengan SPRM. Sebab memang itulah tugas SPRM untuk menyiasat perkara-perkara sebegini. Saudara-saudara semua, apa komen Anda? Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa Bersatu perlu perjelas lebih RM300 juta dalam akaun.
Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Setelah beberapa waktu, Khairi Jamaluddin telah dipecat daripada UMNO dan juga Hishamuddin Hussein yang telah digantung. Akhirnya kita menantikan keputusan terkini daripada UMNO berkaitan dengan jawatan tertinggi, di mana ROS pun telah membuat pengumuman. Persoalannya, saudara-saudara semua, Ismail Sabri Yaakob yang dilihat hari ini semakin kita dapat lihat Ismail Sabri Yaakob yang semakin hari semakin ekspos, semakin banyak pendedahan Ismail Sabri, dan sudah pasti banyak yang menunggu keputusan, menunggu update terkini, perkembangan terkini jawatan Ismail Sabri Yaakob di dalam UMNO sebagai naib presiden. Dan akhirnya Ismail Sabri Yaakob telah membuat kenyataan ini. Yang kita tahu, KJ sudah dipecat, Hishamuddin Hussein digantung. Dan berkaitan dengan MKT UMNO, ramai juga yang saya lihat pemimpin-pemimpin UMNO yang menawarkan diri untuk menjadi ahli majelis tertinggi UMNO. Contohnya Tengku Zafrul. Dan beberapa yang lain juga sebagai naib presiden juga ingin mempertahankan jawatan ataupun kursi naib presiden UMNO pada masa akan datang. Dan untuk Ismail Sabri Yaakob pula, beliau akhirnya membuat kenyataan, saya masih fikir nak bertahan jawatan atau tidak menurut Ismail Sabri. Adakah Ismail Sabri Yaakob mempunyai rancangan hasrat untuk mengundurkan diri ataupun meletakkan jawatan sebagai naib presiden, ataupun sebaliknya meneruskan jawatan sebagai naib presiden, ataupun mungkin akan bertanding menjadi presiden UMNO pada masa akan datang pun tidak mustahil. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akhirnya mengesahkan, belum memutuskan sama ada beliau akan mempertahankan kedudukannya sebagai naib presiden UMNO dalam pemilihan parti akan datang. Ahli Parlimen Beira itu berkata, ketika ini beliau masih mempertimbangkan perkara itu, malah mengakui pilihan yang dibuatnya kelak akan menentukan tim ataupun pasukan mana yang menjadi pilihan. Menurut Ismail Sabri Yaakob, saya belum ambil sebarang keputusan untuk pertahankan jawatan atau sebaliknya. Maksudnya, Ismail Sabri Yaakob belum mengambil sebarang keputusan, belum memuktamadkan sama ada ingin meneruskan jawatan sebagai naib presiden ataupun ingin mengundur diri daripada jawatan naib presiden UMNO. Karena Ismail Sabri Yaakob membuat pengakuan bahwa beliau masih mempertimbangkan perkara itu. Jadi, sama ada Ismail Sabri Yaakob ada pasukan atau tiada, ianya bergantung kepada keputusan nanti, yaitu bertanding pertahan jawatan ataupun sebaliknya. Jika Ismail Sabri dipilih untuk tidak bertanding, maka sudah tentu beliau tiada pasukan. Terdahulu juga Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengesahkan akan mempertahankan jawatannya sebagai naib presiden UMNO pada pemilihan parti. Selain Muhammad Khalid, sumber juga berkata, seorang lagi naib presiden, Datuk Seri Madzir Khalid akan turut mempertahankan jawatan. Selain Setiausaha Agung Barisan Nasional, Datuk Seri Zamri Abdul Qadir yang juga dikabarkan akan merebut jawatan nombor 3 UMNO itu kelak. Perhimpunan Agung UMNO ataupun PAU 2022 sebelum ini telah memutuskan 2 jawatan tertinggi, yaitu presiden dan timbalan presiden, untuk tidak dipertandingkan. Dalam pada itu, Ismail Sabri juga menegaskan sekiranya mengambil keputusan untuk tidak mempertahankan jawatannya, beliau tidak mahu lagi terus campur tangan dalam hal parti. Adakah bermakna kenyataan Ismail Sabri di mana beliau menegaskan sekiranya mengambil keputusan untuk tidak mempertahankan jawatannya sebagai naib presiden, menurutnya sendiri beliau tidak mahu lagi terus campur tangan dalam hal parti. Adakah ini memberi bayangan bahwa Ismail Sabri Yaakob ingin letak jawatan sepenuhnya daripada UMNO, mengundurkan diri? Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya.